Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang menonton video ini. Hari ini kita akan membincangkan tentang bidang pembelajaran 2, bantuan kecemasan. Apa khabar semua? Sudah makan? Kalau belum, silakan makan. Okey, mari kita teruskan. Okey, so kita tengok dalam modul ini dia ada dinyatakan tentang standard kandungan, apa itu definisi CPR, resusitasi kardiopulmonari, atau disebut CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut. Alright. Ya, ini adalah untuk mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan mangsa. Okey. Jadi kalau kita tengok di dalam gambar rajah ni adalah merupakan gabungan mulut, okey, dan juga merupakan tekanan pada bahagian dada. Alright. Jadi itu adalah CPR. Jadi kita terus pergi kepada soalan. Situasi yang memerlukan CPR adalah jika seseorang individu itu tidak bernafas. Okey. Individu yang memerlukan CPR tidak bernafas, tidak memberikan respon, kemudian tiada degupan jantung. Alright. Punca-punca disebabkan oleh berlakunya ni punca yang memerlukan CPR. Nombor 1 dalam peta ini adalah serangan jantung. Yang merah ni adalah jawapan. Hari itu kamu dapat modul yang tidak mempunyai jawapan. Jadi kamu boleh tandakan kalau betul ataupun buat pembetulan sekiranya salah. Alright, renjatan elektrik, kemudian lemas dan juga penahan petir. Panahan petir. Maafkan cikgu. Jadi kalau kamu kena panah petir, lemas, renjatan elektrik, serangan jantung, kamu nauzubillah minta dijauhkan, memerlukan CPR lah. Alright, kaedah CPR berkesan. Kaedah yang mudah kerana tidak memerlukan sebarang peralatan. Tiada peralatan saja, kamu cuma perlukan gunakan tapak tangan dan juga mulut. Alright, perlu dipelajari oleh semua sebelum bantuan paramedik tiba. Ini adalah bantuan awal yang perlu kita beri kepada mangsa. Tetapi jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah atau udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke dalam paru-parunya. Jadi cara dia mesti betul lah bila kita membuat CPR ni. Kamu boleh tengok di dalam gambar ni sebagai panduan. Ada banyak video-video dan kita pun telah bersemuka hari itu dan telah membuat demo bersama-sama. Okay, mari kita tengok latihan prestasi di mana kamu akan dapat tahap penguasaan 1, TP1 di sini. Apakah yang dimasukkan dengan resusitasi kardiopulmonari atau CPR? Ini adalah jawapan dia. Kamu boleh screenshot, tandakan terus pun boleh. Ini merupakan gabungan. Ingat, key point dia adalah gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa. Okay, adakah kaedah memerlukan peralatan? Tidak. Kamu perlu tapak tangan, mulut. Settle. Kenapa perlu dipelajari kaedah ini? Nombor 1, dia mengembalikan degupan jantung dan pernafasan mangsa. Alright. Apakah kesan kepada mangsa jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul? Tulang rusuk mangsa boleh patah, kamu tekan terlalu kuat atau kamu tekan di kedudukan yang salah, di area sternum dan sebagainya, itu boleh menyebabkan tulang rusuk patah. Udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke dalam paru-parunya. Kita gunakan mulut pun dia ada teknik dia. Kita bernafas macam mana, kita nak masukkan, kita nak hembus nafas ke dalam mulut mangsa tu pun ada caranya. Alright. Next. Ini adalah nota lagi. Ini adalah kaedah CPR. Okay. Kamu dah ada modul tu bersama dengan kamu. Kamu boleh baca sendiri. Alright. Kita pergi kepada soalan objektif di sini. Soalan objektif. Komponen manakah yang tidak termasuk dalam mengendalikan CPR? Tidak termasuk dalam mengendalikan CPR. Okay. Pengurusan pengudaraan termasuk. Tekanan dada masuk. Bantuan pernafasan termasuk. Tarik dan hembus nafas tu tak termasuk dalam mengendalikan CPR. Kita tak tarik dan hembus nafas macam tu. Tidak. Apakah keperluan bagi seseorang untuk melakukan CPR ini? A jawapan dia. Menggunakan satu hala sahaja mulut. Alright. Menggunakan sarung tangan pakai buang tidak perlu. Melonggarkan pakaian mangsa tidak perlu. Memastikan kejadian berlaku lebih selamat tidak perlu. Okay. A jawapan dia. 3. Berapa kekerapan tekanan pada dada dilakukan yang mengikut dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut. Okey.
30 kali. Alright. Ada di dalam nota di sebelah tu. Next. Berapakah kedalaman yang perlu dilakukan semasa proses tekanan pada dada dilakukan? Sekurang-kurangnya 5 cm. Bukannya jawapan dia adalah B ya. Bukannya A 2.5 cm terlampau sedikit, 5 inci terlampau dalam, sekurang-kurangnya 7 inci sangat dalam. Ini boleh menyebabkan patah lah. Ini cuma perlu 5 cm saja, 5 cm saja kamu tekan dada tu ke dalam. Rajah manakah yang betul bagi kedudukan tangan semasa tekanan pada dada dilakukan? B jawapan dia. Kamu perlu genggam salah satu tangan macam ni. Alright. Seperti dalam gambar B itulah. Alright. Takkan kamu gunakan D. Pelik pula. Pelik betul. Dah macam cerita Kamen Rider pula. Apakah kadar tekanan pada dada dilakukan semasa mengendalikan CPR ini? 100 tekanan per minit. 1 minit, 100 tekanan. Kamu kena kira lah. Alright. Dia berritma. Bagaimanakah untuk mendapatkan respon daripada mangsa keadaan? Ni jawapan dia adalah B. Ketuk dengan lembut kaki mangsa. Takkan orang tengah pingsan kamu pilih A pula. Hubungi talian kecemasan. Jerit pada mangsa. Bangun, bangun. Itu mustahil. Goncangkan mangsa. Tidak perlu. Kamu cuma perlu B saja. Ketuk lembut kaki mangsa. Okey. Bagaimanakah untuk membantu saluran pernafasan mangsa? Ini. Dongakkan kepala mangsa. Alright. Ke belakang dan angkat dagunya sikit. Kemudian baru kamu hembus nafas untuk membantu saluran pernafasannya. Jawapannya B. Berapakah nisbah tekanan pada dada dengan hembusan nafas ke mulut mangsa semasa melakukan CPR? Ini ada dua benda yang kamu perlu buat. Tekanan dada 30. Kamu tengok nisbah ni adalah nisbah. Nisbah 2. 30 nisbah 2. 2 tu adalah hembusan nafas. Kamu tekan dulu. Lebih banyak berbanding kamu hembus nafas ke dalam mulut mangsa. Jawapan dia adalah B. 30 nisbah 2. Okey, 10. Rajah 1 menunjukkan sebahagian langkah dalam melakukan CPR. Apakah yang patut dilakukan sekiranya mangsa bernafas tetapi tidak sedar? Okey. A. Tambahkan tekanan pada dadanya, tak. B. Lakukan hembusan nafas berulang kali, tidak. Menelefon talian kecemasan, tidak. Kita perlu mengiringkan mangsa. C jawapan dia. Alright. And next, kita tengok ini. Rajah 1.1 menunjukkan satu situasi apabila Ahmad menjumpai seseorang yang terbaring di kawasan taman rekreasi. Berdasarkan Rajah 1, jawab soalan-soalan berikut. Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh Ahmad? Ni. Nombor 1, dia mesti memastikan kawasan persekitaran selamat, memeriksa respon mangsa. Alright, jawapan dia. B. Susunkan rajah-rajah berikut untuk menunjukkan langkah-langkah bantuan awal kecemasan yang perlu dilakukan oleh Ahmad. Jadi, ni, nombor 1, hembus, dengar dan 4. 1, 2, 3, 4. Mengikut turutan dah rajah ni. Alright, 1, 2, 3, 4. Okay, nyamakan salur bantuan awal kecemasan tersebut. Ini tak lain tak bukanlah yang kita bincangkan. Resusitasi kardiopulmonari. Alright. Rajah 1.2 menunjukkan sebagai langkah bantuan awal kecemasan oleh Ahmad. Apakah tujuan langkah ini dilakukan? Untuk membuka saluran pernafasan mangsa. Alright. Dan kita dengar juga. Tengok Ahmad mendekatkan telinga kepada mulut mangsa. 2. Bagaimanakah kaedah yang betul pada peringkat ini? Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasannya. Alright. Ini adalah Cikgu Abadi lah yang buat modul ni. Terima kasih kepada Cikgu Abadi. Alright, next kita tengok kepada nombor 2. Rajah 2.1 menunjukkan keratan rentas bagi sejenis bantuan kecemasan yang dilakukan kepada seorang mangsa. Okey. Nyatakan nama penuh bagi bantuan kecemasan di atas. Ini nama dia, resusitasi kardiopulmonari. Soalan ulangan ni. Okey, nama yang sama. Kalau kamu tengok ada gabungan tekanan dan pernafasan ni, tak lain tak bukan adalah resusitasi kardiopulmonari. Apakah tujuan utama bantuan yang dinamakan DA dilakukan? Untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan mangsa. Berikan 3 jenis individu yang memerlukan bantuan kecemasan tersebut. Nombor 1, mangsa tidak memberikan respon.
Mangsa tidak mempunyai denyutan jantung, kamu pegang jantung dia, kamu dengar jantung dia, tidak ada jangkupan jantung, atau nadi dan mangsa tidak bernafas. Okey, kamu nampak dia kaku, tak bernafas, dia perlukan CPR dalam kadar yang segera. Kita bantuan awal lah. Selepas memberikan bantuan CPR tu, kalau hanya berjaya, kita perlu menghubungi kecemasan segera. Tandakan betul bagi keadaan atau punca yang membolehkan individu diberikan bantuan kecemasan tersebut. Ini renjatan elektrik, panahan petir, lemas serangga jantung, semuanya betul. Okey, apakah dua kesan sekiranya seorang yang cuba melakukan bantuan tersebut tapi tidak lakukan ikut langkah yang betul dan selamat? Ini ulangan. Tulang rusuk mangsa boleh patah dan udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke peparunya. Okey, F. Rajah 2.2 menunjukkan langkah yang dilakukan dalam bantuan kecemasan tersebut. Nyatakan kedalaman yang perlu dilakukan dan berapakah kadar tekanan yang diberikan pada 1 minit. Kurang daripada 5 tetapi tidak melebihi 6 cm. 5 ke 6 cm tu bolehlah, tapi tak boleh lebih daripada 6 cm. Julat antara 50 hingga 5.9 cm. Ini adalah antara jawapan yang boleh diterima lah. Jangan 7 inci seperti yang dinyatakan sebelum ini kerana tulang rusuk mangsa boleh patah. Kekerapan tekanan adalah 100 hingga 120 per minit. Kamu kena kira 1, 2, 3, 4, 5 sampailah 100 dalam 1 minit tu. Kena laju. Alright. Next, mari kita tengok lagi. Ini adalah Heimlich maneuver. Maneuver lah. Alright. Heimlich maneuver ni apabila seorang tu tercekik. Kamu nak tengok, contohnya macam kawan kamu tengah makan depan kamu, kemudian dia tercekik, tak dapat nak bernafas dan sebagainya. Masa ni kamu kena mainkan peranan dengan memberikan bantuan Heimlich maneuver ni. Okey, situasi mangsa yang memerlukan kaedah Heimlich maneuver adalah memegang leher. Okey, memegang leher dengan kedua-dua tangan. Alright. Tidak boleh bercakap atau batuk. Dan tiba-tiba dia pegang leher dia macam ni. Kemudian dia tak boleh bercakap dengan kamu. Kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman. Maksudnya dia hampir habis nafas dia. Okey, dia sukar bernafas. Alright. Bagaimana seorang boleh cekik? Ni. Apabila seorang menelan makanan, epiglotis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan trachea. Ini tak boleh main-main. Seperti dalam kelas kita sebelum ini, cikgu dah nyatakan kes tercekik ni banyak, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak bayi yang baru mula belajar untuk menelan. Jadi ini amat serius dan sekiranya kamu berhadapan dengan situasi ini, sila bertindak dengan segeralah. Okey, makanan akan terus bergerak ke dalam esophagus menuju ke perut. Jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang akan tercekik. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada soalan terus. Okey, namakan kaedah bantuan seperti dalam gambar tu, Heimlich maneuver. Okey, nyatakan situasi untuk yang memerlukan bantuan ini. Nombor 1, memegang leher dengan kedua tangan. Apabila mangsa dia pegang leher dengan kedua tangan, tidak boleh bercakap atau batuk. Okey, kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman, dia sukar bernafas. Okey. Namakan kaedah bantuan ini. Yang ini pula adalah resusitasi cardiopulmonary CPR. Apabila dia tekan dada macam ni. Okey, mana-mana tangan lah dia boleh. Okey, jika seseorang individu tidak bernafas, jika seorang individu tidak memberikan respon, tak ada rangsangan, jika seorang individu tidak mempunyai denyutan dan jantung atau nadi. Okey, ini boleh dijadikan nota untuk kamu semua. Next, ini adalah kaedah Heimlich maneuver. Okey, kamu boleh baca sendiri. Alright. Kita terus pergi kepada soalan. Okey. Ini tengok dia punya cara dia berlatih. Ini cara menyelamatkan dirilah, bukan berlatih, silap. Cara dia menyelamatkan diri ialah dengan meletakkan tangan mengikut kaedah Heimlich maneuver. Sekiranya kamu diri sendiri tercekik, ini yang perlu dilakukan. Cuba berikan tekanan pada bahagian tersebut dengan membengkokkan badan. Kemudian, jika tiada tenaga, cari objek separas pinggang atau kerusi atau meja, bongkokkan badan, tolak badan dengan seluruh tenaga kepada objek tersebut. Dengan harapan, apa benda makanan yang tercekik dekat
esophagus tadi akan terkeluar. Alright. Next, ini sekiranya ada kawan ataupun ada orang ataupun kamu telah sedang membantu orang. Kamu boleh tengok dalam rajah tu ada orang tengah melakukan Heimlich maneuver terhadap mangsa yang tercekik ya. Yang tercekik ni tak mengira usia, budak boleh, orang dewasa pun boleh. Namakan kaedah tersebut Heimlich maneuver. Nyatakan situasi yang membolehkan bantuan kecemasan itu dilakukan. Memegang leher dengan kedua-dua tangan. Ni salah satu, ada 4 tadi. Okey, kamu perlu nyatakanlah semua. Kalau salah satunya betul, tandakan sahaja. Okey, kamu boleh nyatakan antara tu tadi. Mangsa dikatakan tercekik apabila makan sesuatu. Bagaimanakah tercekik boleh berlaku? Ni epiglottis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan trachea apabila menelan makanan. Ni untuk dia ada 2 saluran sebenarnya. Satu adalah esophagus, satu adalah trachea. Jadi trachea ni adalah untuk kita punya pernafasan, esophagus adalah untuk makanan sambung ke perut. Kalau kamu perhatikan daripada mulut dengan hidung ni, dia ada saluran dia bersambung. Tetapi 2 saluran yang berbeza tapi dia bergabung iaitu trachea dan juga esophagus. Jadi di sini epiglottis ni memainkan peranan. Bila kita menelan makanan, epiglottis ni automatik tertutup. Makanan akan terus bergerak ke dalam esophagus menuju ke perut. Jika makanan menghalang saluran pernafasan, jika epiglottis ni tidak tertutup, tapi makanan masuk ke dalam saluran pernafasan, seseorang akan tercekik. Itu maksudnya, masalahnya. Mungkin dia makan terlalu cepat dan sebagainya. Okey. Next, Raja 1.2 menunjukkan kata rentas. Jelaskan kedudukan tangan yang betul. Genggam tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Okey. Letakkan tangan kiri di atas genggaman. Ni, macam ni boleh, macam ni pun boleh. Okey. Tarik dia. Okey. Nyatakan langkah yang perlu dilakukan selepas kedudukan tangan tersebut dibuat. Okey, tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Dengan harapan badan dia akan tertolak ke dalam. Okey, bahagian abdomen dia akan tertolak ke dalam dan ke atas, menyebabkan apa benda yang menyumbat saluran pernafasan itu tadi akan keluar. Alright, ini adalah salah satu cara dia lah. Tangan kanan genggam. Okey, ni genggam tangan kanan genggam di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Kamu pegang macam ni, tarik sentak dengan kuat ke belakang dan ke atas. Okey, tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Next, ini Raja 2 menunjukkan satu situasi di meja makan. Ni sekiranya kamu tidak berteman lah, alright, dan kamu tercekik, minta dijauhkan. Namakan kaedah yang digunakan Heimlich maneuver. Boleh tengok pakcik ni, dia memerlukan kerusi. Apakah kepentingan utama kaedah ini dilakukan? Untuk menyelamatkan seorang individu daripada tercekik, yang tercekik lah. Namakan gas yang diperlukan oleh sel badan, terutamanya otak. Of course, oksigen. Kita perlukan oksigen, kita bebaskan karbon dioksida. Okay, nyatakan kesan jika gas yang dinamakan DC tidak sampai ke otak. Dia boleh menyebabkan kerosakan organ otak dan menyebabkan kematian. Alright. Nyatakan kedudukan tangan semasa kaedah ini dilakukan. Genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Alright. Apakah fungsi kerusi di hadapan mangsa tersebut? Ini untuk memberikan sesuatu tekanan kepada mangsa. Ini bantuan sokongan lah, sebab tak ada orang, jadi dia perlu gunakan peralatan untuk membantu. Alright. Apakah fungsi? Dah settle. Apakah kesan kepada mangsa sekiranya tiada orang yang sanggup memberikan bantuan dengan segera? Mangsa, saluran pernafasannya akan tertutup dan dia kemungkinan akan mengalami kegagalan otak. Bila otak gagal berfungsi, dia boleh menyebabkan kematian. Alright. Raja 3 menunjukkan satu keadaan dilakukan di kedai makanan. Anda nyatakan situasi di atas ni, cekik dia pegang leher. Dia memegang leher dengan kedua-dua tangan, dia tercekik makanan. Sama ada ni jawapan kamu diterima. Jelaskan bagaimana situasi yang dinamakan di A berlaku. Ni soalan ulangan. Epiglottis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan trachea. Apabila menelan makanan akan terus bergerak ke dalam esophagus menuju ke perut. Jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang akan tercekik. Ini bagaimana tercekik ni terjadilah.
Okay, nyatakan satu kaedah yang dapat membantu mangsa. Heimlich maneuver. Secara ringkas, terangkan kaedah DC dapat membantu mangsa. Bagaimana? Letakkan genggaman ni macam teknik Heimlich maneuver ni sendiri soalan ni. Okay. Letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan dengan yang digenggam. Tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Tekanan yang diberikan akan menambahkan tekanan di dalam peparu menyebabkan bernasing tertolak keluar. Okey, E. Adakah kaedah tersebut boleh dilakukan kepada wanita mengandung? Boleh. Alright. So kita bukan tekan perut dia. Kita tekan di bahagian atas. Alright. Apakah di atas pusat? Apakah cara yang boleh digunakan bagi menyelamatkan wanita yang mengandung yang tercekik? Kaedah yang sama tetapi kedudukan tangan berbeza. Iaitu letakkan genggaman tangan kanan di bahagian atas dada mangsa. Alright. Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam dan tekan serta sentak ke atas. Kalau tadi orang yang normal, orang tak mengandung, dia berada di pusat, di atas pusat tu. Alright. Tetapi ini kita terus bahagian atas lagi iaitu bahagian dada dia. Okey, ibu mengandung pun boleh diselamatkan. Okey, kita tengok ni sikit lagi. Raja 4 menunjukkan jenis bantuan kecemasan. Ada dua, kita dah belajar pada hari ini. Okey. Kita telah bincangkan resusitasi cardiopulmonary dan juga Heimlich maneuver. Nyatakan persamaan dan perbezaan bantuan kecemasan tersebut berdasarkan ciri-ciri berikut. Persamaan dia, kedua-dua ialah bantuan kecemasan dilakukan untuk memberikan laluan pernafasan iaitu gas oksigen kepada mangsa. Orang yang memerlukan bantuan Heimlich maneuver dan juga resusitasi cardiopulmonary ini, dia memerlukan oksigen. Dia tercekik, dia tak ada respon tiba-tiba, dia mengalami serangan jantung, panahan petir dan sebagainya. Okay, dua contoh situasi. Okay, kalau resusitasi cardiopulmonary tidak memberikan respon, tidak mempunyai denyutan nadi. Kalau Heimlich maneuver, tidak boleh bercakap dan batuk pula tu. Memegang leher dengan kedua-dua tangan. Dia nak bagi tahu tapi dia tak dapat nak bercakap. Maksudnya dia tercekik. Langkah pertama yang dilakukan, memastikan keselamatan persekitaran dan periksa respon mangsa. Kamu kena tengok ada tak objek-objek atau benda-benda yang berbahaya sebelum kamu memberikan bantuan. Kereta, laluan orang dan sebagainya. Kemudian, Heimlich maneuver. Berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan sedikit mangsa. Alright. Dan apa lagi ni, mangsa tidak sedar atau tidak sedar. Mangsa sedar atau tidak sedar. Ini dua-dua ada perbezaan. Kalau kita tengok cardiopulmonary ni, resusitasi cardiopulmonary, mangsa tidak sedar, dia tak beri respon kepada kamu. Heimlich maneuver dia sedar, dia tercekik, tapi dia tak dapat nak buat apa-apa. Okey, dia masih sedar lagi. Alright, dia pegang leher dia. Okey. Bantuan kecemasan merupakan bantuan awal diberikan kepada seorang yang sakit atau pengsan secara tiba-tiba sementara menunggu bantuan polis ataupun unit paramedik. Pada suatu hari, Ali tiba-tiba rebah dan tidak sedar diri di pusat beli belah. Jika anda berada di tempat kejadian, cadangkan kaedah pertolongan cemas yang anda berikan. Dia rebah tiba-tiba. Rebah ni bukan okey. Untuk berikan bantuan kecemasan kepada Ali yang tiba-tiba rebah. Okey, kita tengok macam bagaimana ni kecemasan bantuan pada satu hari Ali rebah telah sedar di pusat beli belah. Jika anda berada di tempat kejadian, cadangkan kaedah pertolongan cemas yang anda berikan. Jawapan anda adalah benar berdasarkan aspek-aspek berikut. Kena pasti tujuan. Okey, untuk berikan bantuan kecemasan kepada Ali yang tiba-tiba rebah. Kalau ikut cikgu, jawapan ni adalah salah. Namakan kaedah yang dilakukan. Kaedah yang perlu dilakukan di sini adalah CPR, bukan Heimlich maneuver sebab dia rebah. Okey, dia bukan pegang tangan dia dan sebagainya. Pegang leher dan sebagainya, dia rebah. Jadi ini CPR, ni salah jawapan ni. Okey, terangkan kaedah tersebut mengikut langkah-langkah yang betul. Ini salah jawapan dia. Okey, sebab ini adalah Heimlich maneuver. Kita patut menggunakan teknik CPR yang mana kita menggenggamkan tangan kanan, yang mana kita menggenggamkan salah satu menggenggamkan tangan kita seperti ini. Alright, dan kita hentak dada, maka kita tekan dada dia 100 minit atau 100 kali ataupun 120 kali per minit. Okay, kemudian kita hembus mulut dia. Alright, ini jawapan yang salah ni. Sebab ini bukan, dia rebah, dia bukan tercekik. Alright, next. Soalan objektif dari buku teks muka surat 30. Alright. So, apakah maksud resusitasi cardiopulmonary? Okay.
bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke mulut mangsa. Antara yang berikut yang manakah merupakan tujuan melakukan CPR? Of course, A. Mengembalikan degupan jantung dan pernafasan. 3. Kejut tengok jawapan B tu. Memulihkan sistem pencernaan mangsa. Tidak. Tidak ada kaitan dengan perut. Okay, 3. Siapakah individu yang melakukan atau sepatutnya memberikan bantuan CPR? Semua kita. D jawapan dia. Semua individu yang tahu teknik yang betul. 4. Anda ternampak seorang lelaki rebah tertiba. Okay. Lalu pengsan di pondok bas. Apakah langkah pertama yang perlu anda ambil apabila berhadapan dengan situasi ini? Okay. Kejutkan mangsa dengan menepuk bahu dan memanggilnya. Right. Kita perlu tengok dulu. Adakah dia memberikan respon. Jangan jawapan dia adalah B lah. Bukan D. Tinggalkan mangsa untuk diselamatkan oleh orang lain. Tidak. Terus berikan bantuan ke pernafasan mulut ke mulut. Belum. Tak boleh. Kita tengok respon dia dulu. 5. CPR perlu dilakukan untuk mencegah kerosakan otak mangsa sementara menunggu bantuan perubatan tiba. Apakah faktor yang boleh menyebabkan kerosakan pada otak? C. Oksigen tidak sampai ke otak bagi suatu tempoh tertentu. Jadi ini boleh menyebabkan kerosakan otak. Okey, susun langkah bantuan CPR dengan betul. Jawapan dia adalah C. QSRTPU. Okey, Q. Kejutkan mangsa dengan menepuk bahunya dan memanggilnya. S. Jika tiada tindak balas, minta bantuan orang lain di sekeliling untuk menelpon talian kecemasan 999. Minta tolong orang dulu. Okay. R. Periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. Dekatkan telinga dengan mulut dia. Kemudian T. Jika tiada pernafasan, lakukan teknik tekanan dada. P. Hembuskan udara ke mulut mangsa selama 1 saat setiap hembusan. Okay. Dia ada rhythm dia. U. Ulangi langkah tekanan dada dan bantuan pernafasan sehingga bantuan tiba atau mangsa sedar. 7. Apakah 2 teknik yang penting semasa melakukan CPR? D. Menekan dada dan memberikan bantuan pernafasan. 8. Apakah maksud Heimlich Maneuver? Ini adalah bantuan kecemasan dilakukan untuk menyelamatkan mangsa yang tercekik. Orang ini sedar. Yang Ali tadi, dia tak sedar. Dia rebah tertiba. Jadi ini bukan Heimlich Maneuver. Ini adalah orang yang memerlukan CPR. Ini jawapan salah di dalam modul ni. Jadi itu saja untuk sesi tuition kita pada hari ini. Sekiranya kamu ada apa-apa masalah, kamu boleh PM cikgu, DM cikgu secara direct. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua.